Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 20 November 2022. Barisan Nasional BN memenangi 7 daripada 25 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya umum PRU ke-15 Parlimen Sabah diikuti Gabungan Rakyat Sabah JRS 6 kerusi, Pakatan Harapan 5, Parti Warisan Sabah 3, Bebas 2 dan Perikatan Nasional 1 kerusi. Manakala Kota Marudu masih belum diumumkan keputusan disebabkan masih terdapat 3 peti undi yang belum tiba di pusat perjumlahan rasmi undi. Secara keseluruhan, 11 parti menghantar pencalonan dalam PRU ke-15 terdiri daripada GRS 13 calon, BN 12, Warisan 25, Pakatan Harapan 23, Pejuang 15 dan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM 7. Turut bertanding masing-masing satu calon di bawah tiket Parti Ikatan Demokratik Muda, Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS, Parti Perpaduan Rakyat Sabah dan Perikatan Nasional serta 20 calon bebas. Dalam pada itu, pengerusi BN Sabah Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Kinabatangan dengan majoriti 4,330 undi mengalahkan calon warisan. Turut mempertahankan kerusi Parlimen Keningau, Presiden Parti Solidariti Tanah Air STA, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan dengan majoriti 8,056 undi mengalahkan calon Pakatan Harapan PH, KDM dan calon warisan. Sementara itu, Timbalan Presiden PBRS, Datuk Arthur Joseph Kurup juga kekal penyandang kerusi Parlimen Pensiangan dengan majoriti 5,412 mengalahkan calon Pejuang, Warisan, KDM dan PH. Dalam pada itu, Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Syafiee Abdal berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Sempurna dengan majoriti 20,810 undi mengalahkan calon PH, GRS dan Pejuang. Bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya pula dimenangi Jamil Hamzah dari Warisan dengan majoriti undi 6,629 mengalahkan 6 calon lain. Ya, sementara itu, Sabah akan memberi sokongan kepada kepimpinan baharu yang bakal dibentuk selepas pilihan raya umum PRU ke-15. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah JRS berkata perkara itu diputuskan selepas berbincang dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Saya telah berbincang dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Jo dan kita sepakat untuk menyokong kerajaan yang akan dibentuk di peringkat persekutuan yang boleh membawa kestabilan politik bukan sahaja kepada negara kita tetapi juga di negeri Sabah. Kita lebih kepada sebuah kerajaan yang memberi kestabilan kepada Sabah. Kita tidak boleh nyatakan di sini kerana kita belum dapat keputusan secara rasmi. Beliau berkata demikian dalam sidang media di kediaman rasmi Ketua Menteri di Kota Kinabalu. Sementara itu, peratusan keluar mengundi pilihan raya umum PRU ke-15 Parlimen Sabah mencecah 61.25% iaitu 1,034,779 juta pengundi pada 6 petang semalam. Kadar berkenaan mewakili 1,034,779 pengundi di 874 pusat pengundian seluruh negeri. Berdasarkan maklumat dikeluarkan Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Sabah, sebanyak 61.11% keluar mengundi biasa iaitu 1,019,275 pengundi. Manakala pengundi awal mencapai 72.7% bersamaan 15,581 pemilih yang telah mengundi pada 15 November lalu. Sebanyak 25 kerusi Parlimen Sabah dipertandingkan dalam PRU ke-15 melibatkan 119 calon.
Rakyat mengharapkan sebuah kerajaan yang lebih stabil dibentuk selepas pilihan raya umum PRU ke-15 selain mampu memberi fokus terhadap penyediaan peluang pekerjaan kepada golongan belia, seterusnya mengurangkan kadar pengangguran negara. Pensyarah Kanan Politik Ekonomi Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Sabah Dr. Firdausi Sufian berkata ia penting demi menjamin pembangunan yang lebih baik terutama sektor ekonomi. Kalau di Sabah ni kita ingat bahawa sebelum pandemik pun dan selepas pandemik kita banyak masalah tentang peluang pekerjaan. Kos sara hidupnya makin meningkat, inflasi pun makin meningkat. Dan juga sebagai rakyat Sabah kita ingin melihat MS63 itu perlu dilaksanakan. Jadi untuk melaksanakan semua ini dia memerlukan satu policy deal ataupun satu dasar di mana kerajaan haruslah lihat secara terperinci. Dr. Firdausi ditemui RTM bagi mengulas mengenai harapan rakyat terhadap kerajaan yang bakal menerajui kepimpinan negara selepas mendapat mandat menerusi PRU 15. Dalam perkembangan sama, beliau melihat rakyat di Borneo khususnya mengharapkan pemimpin dari kepulauan berkenaan mampu memperjuangkan tuntutan dalam Perjanjian Malaysia 1963 demi kepentingan Sabah dan Sarawak. Baik, perkembangan COVID-19 di Sabah, jumlah kes baharu meningkat kepada 218 kes, pertambahan 13 kes berbanding angka sebelumnya. Peningkatan marginal itu daripada kadar kepositifan yang meningkat kepada 15.14% daripada 1,440 jumlah sampel yang diperolehi. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 9 daerah mencatatkan jangkitan baharu 2 angka iaitu Kota Kinabalu, Tuaran, Pinampang, Sandakan, Kota Marudu, Tawau, Papar, Ladatu dan Putatan. Sementara 12 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baharu. 216 kes direkodkan dalam kategori 1 dan 2 serta 2 kes dalam kategori 5. Sementara itu, 1 kematian direkodkan di Keningau. Sebanyak 2 persatuan dan 4 pusat tahfiz menerima sumbangan daripada Yayasan Nur Jauhar YNJ dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah dalam satu majlis di Istana Seri Kinabalu. YNJ menyumbangkan RM10,000 manakala Baitul Mal Negeri menyumbangkan RM5,000 kepada setiap penerima. Yayasan Nur Jauhar sama Perumahan Baitul Mal Negeri Sabah ada buat orang punya kriteria tersendirinya lah untuk buat checking dan vetting mana yang betul-betul memerlukan. Alhamdulillah mereka ni pun memang selalu setiap tahun membuat kerja yang dengan baik. Jadi insyaAllah kami akan terus membantu dong dan seterusnya lah. Pengerusi Perbadanan Baitul Mal Negeri Datuk Dr. Omar Raisul Assalam Shah Sulaiman Omar ditemui selepas menyaksikan penyerahan sumbangan yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. We feel very grateful to receive the donations, which come at a very needed time lah, because we are sending patients to corrective heart surgery for children with a hole in the heart lah, and each patient is very expensive. The cost of surgery is very expensive. Saya mewakili Persatuan Pengurusan Hom Tuaran. Kami amat berterima kasih di atas bantuan sumbangan yang diberikan oleh Yayasan Nur Jauhar dan juga Perbadanan Baitul Mal untuk membantu operasi kami di Hom Tuaran. Alhamdulillah. Jadi kita pun amat berterima kasihlah kepada yayasan dan juga kepada Baitul Mal, dan salah satu daripada yang mengurangkan bebanan dalam pengurusan madrasah tahfiz. Alhamdulillah, syukur. Sementara itu, Konsul Jeneral Republik Rakyat Cina di Kota Kinabalu, Huang Shifang menyampaikan bantuan RM15,000 kepada 4 sekolah kurang bernasib baik iaitu SJKC Padatenom, SK Sabur Kudat, SKC Pinong Sandakan dan SK Imbak Tongot. Penyerahan bantuan disaksikan Tun Dr. Johar dan Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni serta Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Tahnia Jaman.
Sebanyak 1,550 buah sekolah di Sabah telah mendapat manfaat program bantuan Ihsan Sekolah Sabah BISBAH menerusi Kementerian Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan. Bantuan berupa alat kelengkapan sekolah antaranya komputer, mesin pencetak dan alat bantuan mengajar membabitkan peruntukan berjumlah RM12 juta. Kerajaan Negeri Sabah juga amat perhatian di bawah Sabah Maunja Jaya dan sebab itulah kerajaan telah memberi peruntukan yang begitu besar untuk memberikan bantuan-bantuan pendidikan seperti budi baik dan salah satu ini adalah BISBAH. Beliau menyatakan demikian selepas penyampaian bantuan tersebut di Dewan Kampung Pimping Membakut. Dalam program ini, 30 buah sekolah melibatkan sekolah agama negeri, sekolah agama rakyat dan tahfiz di bahagian pedalaman bawah berdaftar dengan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima bantuan bernilai RM8,000 setiap sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Nambawan muncul juara sempena Karnival Khas tingkatan 6 kali ke-6 peringkat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan bagi zon pedalaman atas 2022. Manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing disandang SMK Gunsanat dan SMK Bingkor. Hadiah disampaikan Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik yang juga pembantu Menteri Kejaraya di SMK Ken Hua di Keningau. Untuk ini saya mohon supaya program seperti ini dapat dipertingkatkan, diadakan di peringkat negeri, sekarang ini di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Dan juga program ini saya amat menyokong supaya diteruskan di setiap tahun. Karnival mempertandingkan 20 acara ini melibatkan 3,311 pelajar dan warga pendidik dari 14 pejabat pendidikan daerah. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa menerusi laman Facebook rasmi Berita RTM Sabah. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.